Mungkin saya nak tambah sikit. Ini sebenarnya satu kesilapan kita terhadap hukum saintifik, ya. Sebenarnya sumbangan Asy'ariyah dalam hukum adat ini sangat penting dalam sains moden. Bila kita cakap fizik itu pasti, itu tak yang saintis percaya sebenarnya. Cuma orang awam yang percaya. Okey. Ya. Dalam sains pun mereka tahu benda itu tak terjadi secara pasti. Sebab itu hukum adat ini lebih rapat disebut sebagai hukum convention ataupun hukum habit, ya. Kadang-kadang disebut sebagai hukum convention ataupun habit of nature. Dan hari ini semua saintis menerima hakikat bahawa tidak ada hubungan sebab musabab yang pasti antara satu benda dengan satu benda. Jadi sebab itu semua hukum sains bersifat kemungkinan. Jadi maknanya hal ini Asy'ariyah dah sebut lama. Ya. Secara ideal memang saintis cakap hukum itu pasti. Tetapi secara hakiki mereka pun tahu tak ada satu pun apa yang disebut sebagai hukum saintifik ini bersifat pasti. Jadi dekat sini kita nampak mengapa Asy'ariyah, maknanya imam-imam kalam Asy'ariyah pada awal dah mengkhususkan tentang hukum adat. Sebab ini yang membentuk semua hukum sains pada hari ini. Jadi jangan kita sebab ada dakwaan mengatakan Asy'ariyah ini akan anti sains, ya, anti ilmu-ilmu sains. Tapi yang sebenarnya sains moden pun banyak meniru kefahaman Asy'ariyah tentang hukum adat ini, ya. Jadi soal katakan seolah kita ada macam faham dua perkara itu tak betul, ya. Ini kita perlu faham, ya, bahawa hukum adat ini sama dengan hukum saintifik juga. Maksud semua apa yang kita sebut sebagai hukum tu sekadar kemungkinan. Ada persentage dia tak akan berlaku. Maknanya tidak ada sebab musabab secara pasti. Dan ujar di sini sangat tepat. Maknanya tidak ada satu sebab tu mempengaruhi sebab yang lain. Jadi ini satu kenyataan yang memang saintifik. Pada hari ini pun dah memang diterima umum, ya. Jadi pada saya jangan kita, pertama yang Syaiman cakap betul, hukum adi ini bukan hukum adat besar. Ini kita kena salah faham. Sebab saya nak meletakkan bahawa Asy'ariyah ini sangat saintifik. Itu saya punya point. Sebab banyak dakwaan Asy'ariyah ini anti sains. Hari ini orang sebut kita kena sokong Mu'tazilah, ahli falsafah. Sebab Asy'ariyah punca kelemahan yang baik daripada umat Islam. Ini saya ingat benda yang kita kena jelas bahawa hukum adi ini sebenarnya scientific law yang memang tidak ada pasti, tidak ada kepastian, ya. Ini penting, ya, sebab ini bagi saya sumbangan Asy'ariyah yang paling penting sekarang kita kena highlight kepada manusia. Bahawa Asy'ariyah sudah menjangka ataupun sudah merumuskan sifat dan tabiat sains moden. Ini penting, semangat besar yang orang banyak kan tak tahu sampai hari ini. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Bagaimana pula dengan perkataan sunnatullah, maksudnya penetapan Allah. Jadi bila mengatakan penetapan Allah, adakah memungkiri apa yang ditetapkan? Okey, istilah sunnatullah itu pun sama hukum adat yang Allah jadikan biwasitah qarruri, dengan lantaran ada taqarrur ma'asihati takhallufi. Buktinya sunnatullah yang namanya matahari mesti terbit daripada timur, terbenam di barat. Sunnatullah ke tak? Tapi kita percaya tak kalau Allah nak jadikan tiba-tiba matahari terbit dari barat? Kenapa tak boleh kiamat? Boleh terjadi. Itu maksud sunnatullah. So sunnatullah tu sama je lah dengan hukum adat. Tapi boleh tak sihati takhallufi? Boleh. Faham? Boleh takhalluf. Okey. Cuma tambah lagi dari yang Dr. Amran sebut, alhamdulillah saya baru tahu kata ada saintis yang actually majority semua saintis percaya bahawa tak ada perkara yang pasti. Actually saya baru tahu sebab saya tak banyak baca buku sains. Kecuali yang tegar taksub tu ada, ya. Tadi boleh confirm kan. Sebenarnya yang tu di kalangan falsafah yang filosof sains lah. Tapi kalau yang sains yang biasa macam kita yang ingatannya mereka masih Pastilah. Ingat pasti. Apa ni contoh evolusi. Clearly apa ni dan juga pakai dalam genetik kan mereka dari segi amaliah, dari segi in practice they do believe in genetic semua gene. Awak ni
curi pasal jin, ada jin, ada dia ke situ. Jadi tapi jadi determinism ni masih wujud di kalangan kebanyakan sains yang tak tahu, yang tak belajar falsafah sains. Kan di kalangan falsafah macam orang macam macam Faraday macam dia mereka tapi awam lah. Awam saintis yang cuma belajar sains secara robotik kan. Ya. Jadi yang lebih macam contoh macam sekarang ni kan, sekarang ni kerajaan dia nak wajibkan buat vaksinasi tau. Ya, we again. Vaksinasi ni kan kalau ikut adat pun kan memang dia nak beri kesan pun. Ya, even Jadi dia pasal kalau dia wajib vaksin pasal andaian dia kalau vaksin dah makna tak pasti takkan dapat penyakit tu. Tak ada tu. tak. My son because kena vaksin dia kena Masalah IHA. dia kena apa? Dia kena tu kan. IHA ya, autoimmune. And dia tak boleh kena vaksin sekarang for 3-4 years. Lepas tu kan. Terus lepas tu kita tak dan kita tak tahu apa yang dia berbual dalam vaksin tu. Okay, ya. Jadi saya rasa betul lah, tapi kebanyakan kalau pelajar setakat ada BA dalam sains tertentu kan, dia memang dididik secara robotik dan dia anggap kalau macam ni dia mesti in practice. In practice macam tu. Tapi kerana kita tak tetapkan student sains kepada falsafah sains, dia jadi jumuk. Ya. Alright. Allah tu dah apa. Allah. Well, many of our discourse kat university from the philosophical point of view banyak yang kosong. I don't know why. Macam saya kat Indonesia, in my university, even though saya buat Islamic law, I have subject literally name philosophy of law, philosophy of ethics, philosophy of epistemology lah, of sciences, philosophy of philosophy, semua filosofi ada. Ada 7 or 8 discourse on philosophy. Even Islamic philosophy pun ada. Belajar tentang Ibn Sina, Farabi, Kindi sampai ke Imam Ghazali, and Imam Ghazali how dia fight the philosopher yang datang sebelum dia. So kita belajar semua discourse benda tu in degree. And it's a discourse that wajib kita masuk. I mean it's a course lah. I mean ada credit hours yang wajib kita fulfill. Dah wallahu alam. But ya. Contoh macam orang yang nampak akses yang saintifik ni, dia percaya memang Allah tu memberi kesan. Tapi dia pakai akses, jadi bila mana kita kata contoh macam ada orang yang makan sepinggan tak kenyang, ada yang makan sikit pun kenyang kan. Jadi dia kata dia tak boleh terima benda tu secara zahir begitu. Dia nak juga kaji sehingga mana dia kaji bahagian sel dan sebagainya untuk dapatkan jawapan di sebalik kenapa tidak menjadi begitu. Sedangkan secara mudah kita kata ialah sebab Allah dah kalau hanya nak mengkaji, I think is not a problem. The problem is thesis yang dia dapat dia mesti qat'i, itu tak boleh lah. So itu je jawapan dia. Dia tak boleh kata mesti macam tu. Ini takkan boleh takhalluf. Tak boleh je kalau Allah nak buat takhalluf. For example. Saya setuju dengan Syekh Aiman. Makna kajian ni memang kena buat. Tak makna Muslim jadi malas tak buat research. Kita memang wajib buat research. Tapi akhirnya tak boleh buat kesimpulan A menyebabkan B berlaku. Itu je dia punya point. Asy'ariyah memang begitu. A tidak boleh jadikan B atau jadikan C. Maknanya Allah yang menentukan A dan B ni. How dia berinteraksi. Saya rasa itu point. Dan macam Dr. Abi sebut, in practice, saya masih cakap in practice tu ada lah. Secara adil, mereka masih yakin pasti secara adil. Tapi realiti ni tidak. Ya. Jadi benda ni sangat kita kena jelas supaya kita tak macam bersalah. Maknanya ada macam saintis kan mereka tak faham apa yang maksud hukum adat ni pun. Yeah. That's why I think the best translation that Dr. Amran said, the habit lah, hukum habit. Yeah, habit law. Yeah, habit of mind. Mind. Yeah. So this is the right translation. Sebab saya susah nak cari terjemahan. Saya memang budak pondok kan, tak buat apa. So memang susah, dan pergi Morocco pun dia guna bahasa Arab. So
We don't have any other translation, alternative translation, but habit is the right translation. But fizik is the right translation for tabiiyat. Kan ilmu kalam disusun sebenarnya. Ilmu kalam, kalau yang paling extended version of ilmu kalam, dia start dengan metodologi. Metodologi ni usul dia lah, usul adilah dia adalah mantik ke apa ke, tu start dengan tu. Lepas tu dia masuk tabiiyat. Lepas tabiiyat baru ilahiyat. Lepas ilahiyat ada nubuah. Lepas nubuah baru ada sam'iyat. Dia kena faham. Lepas sam'iyat baru dia ada tambahan yang dipanggil dengan imamah. Dan dia selalu sebut imamah ini bukan bahagian daripada akidah. Dia disebut kerana ada isu lain. Isu luar yang terpaksa dijadikan pembahasan dalam ilmu kalam. Tapi dia bukan usuli. Dia sebut macam tu. Tabiiyat kenapa kena ada? Jadi pertama metodologi ni. Kenapa kena ada? Sebab dia mengatur kita cara berfikir. Ajar kita epistemologi lah. Cara kita macam mana nak berfikir untuk faham perkara tersebut. And how to sampai kepada doruri, sampai kepada qat'i, sampai kepada ilmi dia panggil. Al-ilmu. Makrifah. So and then you have to do tabiiyat. Tabiiyat. Sebab apa? Tabiiyat akan membahas to prove the existence of God. Sebab benda ni bahas metafizik. So you must have the fizik and then you can know the metaphysics. Tidak lebih kurang tabiiyat. Sebab tu dia panggil terjemahan kami tabiiyat adalah fizik. Then baru masuk ilahiyat. Sebab ilahiyat ni kita dah now we believe kewujudan Tuhan. So apa saja sifat-sifat dia, attributes. Dan masuk ke nubuan. Bila you dah believe wujudnya Tuhan, you akan percaya wujudnya Nabi. Dia mengutus para Nabi ini adalah harus. Tapi dia dah utus. So kita kena kenal siapa Nabi kita. We have to know dia punya attributes. Kata lelaki yang bernama Muhammad adalah Nabi kita. Isn't it? So dia Nabi penutup. Kenapa? Dalil-dalil dia bagilah. Bila kita dah kuat, so apa yang dibawa oleh Nabi kita? Ini sam'iyat. So kita beriman. This part kita dah tak fikir logik dah. Forget about our akli dah. It's about the faith. It's about believing. It's about iman. Faith. Percaya apa yang dia bawa. So orang dah tak boleh nak scientifickan sirat. Tak boleh lah. So you tak boleh tolak. Dan you become mutasilah lah. Sebab you masukkan benda sam'iyat dalam benda akliyat. Mana boleh. Sirat ni benda yang you iman. You tak boleh discuss. So and then lepas sirat. Dan you masuk kepada imamah. Imamah is just addition je. Sebab ada isu lain. Isu syiah lah. Masalah maksum tak maksum dan ni. Okay. Saya nak tambah sikit. Ini penting sebab kita pun tujuan saya nak kita ada hubungan dengan semasa ya. Sebab itu kenapa hari kalau saudara tengok orang bercakap pasal teori chaos, kalut. Sama ada dalam sains, dalam politik. Teori kalut ni Syekh Aiman dah popular, kalut. Kalut, chaos. Apa makna kalut? Chaos. Maknanya mereka tak boleh nak tengok apa yang disebut sebagai pasti saja lagi dalam dunia. Sebenarnya sifat dunia ni memang sifat yang Asy'ariyah dah tiba terangkan. Maknanya kita tak ada sebab musabab yang pasti bagi satu benda. Kenapa tak Faris? Maknanya wujudnya teori kalut atau teori kaos itu menunjukkan bahawa alam ni manusia tak boleh pastikan secara determinasi pasti tentang dia punya apa? Dia punya sebab musabab ya. Yang dahulu memang saya percaya cara totok macam doktor disebut, kecuali macam saintis Islam yang taksub lagi memang yang totok ni yang baru belajar posibikri memang. Tapi kalau saintis yang dah pergi peringkat lebih tinggi ya dalam bidang falsafah sains, dia dah tahu bahawa fenomena dunia ni semua memang dalam keadaan yang bahasa kita sebut kalut. Tapi di sisi Allah tu dah sunatullah. Itu kita kena faham. Jadi saya sebut tadi Asy'ariyah ni sangat contemporary dari segi dia punya deskripsi tentang alam ni ya. Jadi kita tak rasa pelik bila tentang hukum adat ni diterangkan bahawa api tidak membakar ni. Sebenarnya sains pun dah terima api tidak membakar ni kepada yang belajar pasal sains, kepada yang dah advance ya. Cuma orang awam lah yang masih taksub dengan sains moden ni yang masih percaya api mesti membakar. Jadi sebab itu saya nak sebut Asy'ariyah ni sangat moden kalau kita nak faham di segi dia boleh mendiskusi alam seperti mana yang saya lagi di tengah kelang kabut memahami. Okay.